Di antara kita telah pun berehat untuk makan tengah hari. Parlimen pun sekarang ini sedang berehat 2:30 petang. 2:30 petang. Rin, apa khabar Rin? Rin, boleh dengar suara saya tak Rin? 2:30 petang baru Parlimen akan disambung semula. Dan pagi tadi pukul 10 ya, juga kita dapat saksikan persidangan Parlimen yang jurung-jurung kalinya dimulakan dengan soal jawab terus dengan Perdana Menteri. Ini hebatnya Perdana Menteri kita ni. Ya? Sebab terus ya, soalan tu terus dijawab oleh Perdana Menteri pada awal-awal lagi. Ya, ini soalan Perdana Menteri yang bukannya jenis penakut dengan soalan, takut dengan soalan. Dia sanggup berdepan dalam Parlimen untuk anda bertanya kepada Perdana Menteri dalam soal jawab di Parlimen. Ya. Kalau di luar Parlimen tu anda mungkin hebat bercakap tentang diri dia, ya, macam-macam anda katakan terhadap diri dia, dan ruang di Parlimen itu dibuka seluas-luasnya ya, kepada ahli Parlimen untuk bertanya terus, dan dia akan menjadi satu perkara ataupun satu kelaziman ya selepas ini di bawah Perdana Menteri kita yang ke-10, di mana mereka boleh bertanya terus kepada Perdana Menteri. Abang Mi, apa khabar Abang Mi? Assalamualaikum, abang ceria. PM10 mana? Buat apa? Abang Mi saya tengok pagi tadi ya, sampai pukul 4 pagi, 5 pagi masih lagi live. Rajin dia live, tak larat saya nak tunggu ya. Sebab dia main pukul 4, 5 pagi live dia. Hebat Abang Mi kita. Saya sempat masuk live TikTok Abang Mi Sumi ni untuk seketika ya, untuk mungkin sejam nak dengar dia orang sembang kan. Okeylah, perbincangan ya yang bermanfaat. Tetapi tak mampu nak layan sampai 4-5 pagi lah. Dia tak kuat, dia orang muda. Kita tak lagi lah, nak tunggu lama kan. Okey, saya nak ulas sikit lah tentang pagi tadi. Pagi tadi, macam saya sebut tadi, pertamanya saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri kita kerana tunggu dan berdepan. Ya. Walaupun kita tahu pada awal pagi itu, ketua Presiden PAS tak hadir pagi. Ya. Dia datang dah penghujung. Jangan kata dia datang terus. Dia datang tapi lambat. Ya. Dah menghampiri pukul 12. Ya. Dia muncul di penghujung. Waktu Perdana Menteri bercakap, dia tak ada. Dia mungkin memang tak mau dengar lah. Ya, bila Anwar, dia tahu Anwar sesi pagi itu soal jawab bersama Perdana Menteri. Jadi Muhyiddin pun tak ada. Ya, Lebih Hadi pun tak ada. Sebab dia tak mau dengar. Dia nak kalau boleh apa yang dituduh kepada Anwar ni, apa yang Anwar nak jawab, dia tak perlu dengar. Supaya dia boleh membuat tuduhan lagi lepas ni. Tu jadi. Ya, dia datang dah penghujung. Jadi ada yang mengatakan Haji Hadi ponteng. Ya, dia ponteng di sisi pagi tu. Ya, di sebelah pagi untuk apa permulaan tu memang dia tak ada lah. Tak tahulah, ya, mungkin dia ada kerja pergi ke mana-mana tahnik baby ke kan. Mungkin ada urusan dia lah yang lebih penting daripada urusan di Parlimen. Dan pada saya memang dia akan melarikan diri lah ya, apabila Perdana Menteri ya, akan berdepan dengan soalan-soalan. Dan kita melihat sesi pagi tadi, setakat hari ini, sesi pagi tadi, soalan-soalan yang dikemukakan oleh pihak pembangkang Perikatan Nasional belum mampu lagi ya untuk nak menyusahkan menteri-menteri nak menjawab. Bahkan banyak soalan-soalan dikemukakan kepada Perdana Menteri ya, semua checkmate ya. Konon-kononnya nak mengenakan lah, konon-kononnya ya, nak mengenakan Perdana Menteri dengan soalan-soalan, tetapi semuanya ya berjaya dijawab oleh Perdana Menteri kita ya, dengan bukan sekadar jawapan, tetapi satu jawapan yang ada juga sindiran yang terkena kepada pihak yang bertanya. Sebab tu saya selalu sebut ya, siapa yang nak bertanya kepada Anwar Ibrahim ni, kena hati-hati, kena buat homework ya. Kena betul-betul nak bertanya, biar betul-betul study dulu ya. Kita nak bertanya kena study dulu. Kalau tidak, memang kamu akan jadi mangsa lah ya. Sebab style Datuk Seri Ibrahim jawab, bukan dia sekadar menjawab, tetapi dia akan sambil dia mempertahankan, dia juga akan menyerang. Ini kaedah orang politik yang terbaik lah. Ya, ada orang politik, dia hanya pertahankan diri saja.
Ya, ada juga ahli politik kita, ahli parlimen kita yang bila orang attack dia, dia pertahankan diri saja. Ini bukan ahli politik yang baik lah. Bagi saya, seorang ahli pemimpin ataupun ahli politik yang baik itu, dia bukan sekadar mempertahankan diri dia daripada serangan, tetapi dia juga turut menyerang dalam masa yang sama. Dan ini ada, ciri-ciri ini ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga soalan-soalan kepada menteri lain, menteri ekonomi. Ya, ada yang bertanya kepada Menteri Ekonomi kita, ya, mempertikaikan, ya, jawapan daripada Yang Berhormat Rafizi Ramli berjaya ditepis, ya, oleh YB Rafizi. Kemudian ada juga satu lagi ahli parlimen daripada Macang, konon-kononnya nak tunjuk hebat, ya, ahli parlimen yang muda, agak muda juga lah, daripada Macang, konon-konon nak tunjuk dia ni seorang ahli parlimen yang akan berdepan dengan kerajaan dengan soalan yang akan menyusahkan, ya. Dia pun tanya tentang menghapuskan PTPTN, ya. Dia kata apakah kerajaan bercadang untuk menghapuskan hutang PTPTN ini seperti mana yang dijanjikan di dalam manifesto. Ya, tak perlu ahli parlimen nak jawab. Bila saya dengar, saya ikuti live tadi, bila dengar je soalan tu, memang confirm dia bodoh lah. Memang confirm dia datang ke parlimen tak buat study langsung, tak ada homework. Datang, dia dah prepare dah, hari ni aku akan tanya dekat parlimen, nak tengok menteri jawab. Ya, bagaimana dengan hutang PTPTN seperti mana yang terkandung dalam manifesto. Ya, dia pun soal. Kebetulan dia soal tu menteri yang agak slow sikit lah, Khalid Nordin, ya, Menteri Pengajian Tinggi. Jadi Khalid ni dia steady, ya, slow, bertenang, kan. Tetapi berjaya dipintas oleh Saudara Rafizi Ramli yang akhirnya membacakan peraturan Dewan. Ya, membacakan peraturan Dewan yang menyatakan setiap apa yang dinyatakan dalam parlimen itu jangan ada, ya, bersifat menipu ataupun benda yang tak wujud tapi diwujudkan. Ya. Contohnya macam soalan ahli parlimen Macang yang menyatakan bahawa kerajaan, ya, dia nak kata kerajaan PH lah tu, ya, kerajaan telah menjanjikan, ya, untuk menghapuskan PTPTN, ya, dalam manifesto dia sebut. Sedangkan tidak ada satu parti pun dalam gabungan kerajaan perpaduan itu yang meletakkan manifesto untuk menghapuskan hutang PTPTN. Tak ada, ya? Tak ada. Jadi dia wujudkan supaya walaupun di luar sana yang mengikuti live tadi akan kata, wah hebat aku punya ahli parlimen. Ya? Tak nanti menteri tak nak jawab tentang hutang PTPTN. Ya? Rupanya bila dia tampil dengan soalan sedemikian, ya, daripada orang tak tahu dia tu bodoh, lama orang pun tahu memang confirm dia bodoh. Ya? Kamu menyatakan satu benda yang tak wujud. Ya, kemudian yang tak wujud ini kamu minta pihak kerajaan jawab, ya, maka mendapatlah dia, ya. Dan seperti mana kata Saudara Rafizi, tindakan boleh diambil, ya, kepada ahli parlimen Macang kerana membuat satu dakwaan, ya, yang tak betul dalam parlimen, ya. Kalau dia bertanya tak apa, kalau dia mengatakan adakah benar, ya, kerajaan telah pun berjanji untuk menghapuskan hutang PTPTN. Kalau bertanya tak apa. Tapi soalan dia tu bukan bentuk tanya. Dia mengesahkan. Apakah kerajaan akan menghapuskan hutang PTPTN seperti mana yang dijanjikan dalam manifesto. Maknanya seolah-olah dia tahu bahawa itu ada dalam manifesto kita. Sama ada manifesto Barisan Nasional ataupun manifesto Parti Harapan ataupun manifesto daripada GPS parti-parti dalam gabungan. Ya? Hakikatnya tidak ada satu mana parti pun yang dalam sebelum PRU yang ke-15, ya, yang meletakkan menghapuskan hutang PTPTN itu sebagai janji manifesto. Tak ada. Ya. Yang kita tahu yang berjanji nak menghapuskan, ya, hutang PTPTN itu adalah Tuan Berin Toman. Ini rakan kita sebut ni, ya, Abdul Jalal, As-Saha ni, ya, dia ni semua tahu. Ya. Pak Jalal kata apa? Nampak Hamzah Zainuddin tak tahu langsung. Ya. Sebab tu saya katakan kualiti pembangkang yang ada hari ini, ya, kita nilai daripada persidangan yang sebelum ini, ya, masa Dewan bersidang untuk usul percaya kepada Perdana Menteri 2 hari. Tak ada ucapan daripada Ketua Pembangkang kita nampak ada kualiti, ya, selain daripada cerita pasal peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita mengharapkan mereka ada pembaharuan, ya, bila dibuka kepada persidangan hari ini, ya, penggal yang kedua, kita mengharapkan mereka lebih berkualiti, tampil berkualiti. Ya, tapi setakat pagi tadi, saya lihat tak ada. Tak nampak kualiti sebagai pembangkang yang hebat, ya, yang boleh memberikan satu cabaran kepada kerajaan. Ya.
Sambil makan pun dia rasa boleh jawab soalan tu. Beberapa menteri kita, di antaranya selain daripada Perdana Menteri, Menteri Ekonomi, juga Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Undang-Undang yang menjawab, termasuk juga Wabi Fauzah Saleh, Timbalan Menteri Hal Ehwal Pengguna, kan. Jadi kita tunggulah kalau ada soalan-soalan yang menyusahkan. Tapi soalan daripada MP kerajaan itu lebih berkualiti. MP kerajaan sendiri yang bertanya kepada menteri, itu soalan yang lebih saya nampak ada homework. Mereka dah buat kajian, dah study awal sebelum datang parlimen, dan mereka mengemukakan soalan yang saya tengok soalan daripada MP pihak kerajaan lebih berkualiti berbanding daripada soalan bodoh daripada Perikatan Nasional. Nak keluarkan soalan pun tak boleh, apatah lagi nak menjawab, kan. Dia nak bertanya pun tak boleh, sahaja. Macam mana kita nak harapkan dia jadi kerajaan untuk nak menjawab soalan? Jadi itulah yang kita boleh lihat pagi tadi, dan petang ni kita nak lihatlah. Mudah-mudahan petang ni kita akan dapat melihat satu tokoh daripada pembangkang yang ada kualiti di dalam ucapannya ataupun soalannya. Kita lebih suka sebenarnya kalau ada pembangkang yang bertanya satu soalan yang menyebabkan menteri kita sukar nak menjawab. Sebab kita mahu kerajaan ini menteri-menterinya adalah orang yang buat kerja, buat homework sebelum datang parlimen, supaya mereka tidak akan kelang kabut nak jawab soalan. Dan kalau ada soalan yang bagus daripada pembangkang, tanya kepada menteri dan menteri kelang kabut nak jawab, di situ kita sendiri boleh nilai bahawa menteri ini belum capai ke tahap KPI yang dikehendaki oleh Perdana Menteri. Tapi setakat ini saya melihat pembangkang yang tidak mencapai KPI sebagai pembangkang. Soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan yang saya kata, Allah, pertanyaan ni tak payah nak tunggu menteri, kita boleh jawab. Kan? Kita rasa macam kita nak jawab pada soalan tu, kan. Sebab tak ada, mereka tak buat homework. Welcome Raikal Barbosa. Tak ada seekor pimpinan PN nak sebut bab KLBSP. Kecewa katanya. Saya rasa ada. Ia akan ada. Bab KLBSP mungkin akan, kita ada persidangan sampai 30 hari bulan. Kemungkinan akan ada lah pertanyaan tentang KLBSP ini. Apatah lagi menjelang pembentangan bajet. Mungkin ada yang akan bertanya. Jadi kita tunggulah. Dan saya rasa keputusan muktamadnya adalah pada pembentangan bajet nantilah tentang KLBSP ini. Kalau kita tengok isu KLBSP ini memang menjadi satu isu yang banyak diperkatakan di dalam media-media sosial. Sekarang ni waktu hujan, boleh dengar tak? Hujan turun. Hujan baru turun ni. Daripada rakan kita yang biasa nama dia. Assalamualaikum tuan. Katanya waalaikumsalam. Jadi tentang KLBSP ini ada pro kontra lah. Pro kontra, dan saya dah banyak kali ulas. Sama ada dalam live channel YouTube saya dan juga live bersama rakan-rakan di TikTok, memperkatakan tentang KLBSP ini. Jadi saya bersetuju dengan orang yang pro, dan saya juga ada bersetuju dengan orang yang kontra. Sebab kedua-duanya ada hujah masing-masing yang saya fikirkan relevan untuk kita perkenalkan. Tetapi seperti mana yang selalu saya sebut, sejarah Perdana Menteri yang membenarkan KLBSP keluar ini ialah Muhyiddin. Sebelum ini susah macam mana pun negara kita, tak ada Perdana Menteri yang sanggup mengeluarkan duit simpanan rakyat itu sendiri. Semua tahu, semua bertanggungjawab dan semua memikirkan tentang bagaimana nak bantu rakyat. Tetapi Muhyiddin orang yang tak ada idea, seorang Perdana Menteri yang tidak ada langsung memikirkan perkara-perkara yang agak sukar. Mereka nak ambil jalan mudah. Bila orang minta duit, keluarkan duit tabung kamu. Jadi sebab itulah bila amalan itu dah dimulakan, memang sukar kita nak hentikan. Memang sukar kita nak hentikan dan jadi budaya. Dan saya rasa negara-negara lain pun mereka tak buat macam ni. Susah macam mana pun, tanggungjawab menjaga tabungan kepada pencarum-pencarum itu adalah penting. Tapi nak macam mana? Zaman Muhyiddin dulu, alasan mereka PKP dan sebagainya, lockdown, mereka tak boleh kerja. Betul, memang lockdown, tak boleh kerja, ramai hilang pendapatan, ada nak makan pun tak boleh, sampai kebar beliau putih. Jadi Muhyiddin tidak ada idea nak buat macam mana. Kamu keluar duit tabung kamu. Duit yang lain itu yang dipertikaikan sekarang ini. Rupa-rupanya ada wang
Ya, dalam tiba-tiba masa PKP, parti menyimpan beratusan juta dalam akaun parti dia. Ya, dari mana datang kita tak tahu. Wallahu alam. Tunggulah siasatan. Lepas ini bila dah dikemukakan siasatan, kita tahu di mana mereka dapat duit, barulah pencarum-pencarum KSP selama ini akan berfikir, oh rupanya waktu PKP duit ada sebenarnya. Ya, tapi kamu suruh kami keluarkan duit tabung kami. Sedangkan kerajaan ada duit waktu itu, bukan tak ada. Ya, kamu masukkan dalam parti kamu. Kemungkinanlah begitu. Ya, bila siasatan dilakukan nanti kita tahulah. Ya, ada ke tak ada duit sebenarnya. Ya, sebab itu masa mula-mula dia nak mengumumkan, memberikan ke KSP, ini dibantah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bukan bantah dari segi bantu KSP, tapi Anwar kata boleh tak waktu itu kerajaan memikirkan satu kaedah yang lain, ya, supaya membantu orang macam ini. Ya. Kalau nak bagi cash pun, boleh tak cash diberikan kepada orang ini tanpa mereka mengorek tabung mereka. Waktu itu memang terdesak. Ya. Waktu itu memang terdesak, darurat dan sebagainya. Ya. Berbeza dengan keadaan sekarang. Ya. Keadaan sekarang ini, kita tak sampai ke peringkat darurat. Tak adalah sampai lockdown. Tapi kita juga tidak menafikan ada yang masih terkesan. Ya, masih terkesan. Dan inilah yang sedang dipikirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Dia selalu sebut. Dan jawapan-jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak pernah dia menyatakan secara muktamad, okey, saya tak setuju KSP, ataupun saya setuju dengan KSP. Tak pernah. Ya, dia cuma memberikan satu pandangan, ya, dan kita tahu bila dia beri komen tentang KSP ini, dia sebenarnya berat hati dia, ya, nak membenarkan, ya, pencarum-pencarum keluarkan duit. Dan dia selalu sebut dia dah lihat sendiri, ya, tak ramai yang punya baki yang banyak di dalam tabungan mereka, ya. Tetapi dia masih belum bagi keputusan. Dan bagi mereka yang betul-betul memerlukan, ya, tentulah mereka akan tunggu keputusan yang baik, ya, yang akan diumumkan insya-Allah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita mengharapkan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat satu formula ataupun satu jalan keluar, ya, bagaimana untuk membantu orang yang benar-benar memerlukan. Ya, sebenarnya kita tidak boleh nafikan juga, ya. Di samping orang yang menuntut KSP ini, ada yang betul-betul memerlukan dan ada juga yang semata-mata nak keluarkan duit. Ya? Dia masih lagi sebenarnya boleh survive. Tetapi bila ada peluang mereka nak keluarkan duit, memang mereka nak keluarkan duit. Duit ni manusia, duit ni, ya, terus, ya. Siapa pun, ya, kalau anak kita, ya, anak kita yang kita galakkan dia tabung duit siling dalam tabung gajah, tapi kalau kita sebagai ayah, kita beritahu anak kita, ayah tak paksa, tapi kalau rasa nak keluar, bolehlah keluar. Confirm anak kita akan keluar. Walaupun dia tak susah. Walaupun dia ada makan di rumah, cukup pakaian dia, ya. Nak beli alat sekolah kita belikan, ya, cukup sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai ayah mengatakan, kalau kamu nak keluar, keluarlah. Ayah tak kisah, ayah tak paksa. Confirm anak kita akan keluarkan. Ya. Macam itulah bila jadi kerajaan. Ya, bila diberikan kebenaran seperti itu, maka orang yang tak perlu pun, ya, mereka akan keluarkan juga. Dan ini pernah dibuktikan sebelum ini. Ya, beberapa kali KSP dibenarkan, dikeluarkan. Ya. Yang betul-betul susah, okey. Dia menggunakan wang itu betul-betul untuk menyelesaikan masalah mereka. Tetapi tidak kurang juga, ada yang keluarkan duit waktu itu, ya, tukar motor baru. Ya, beli motor baru, ya, tukar motor, beli kereta, beli handset canggih-canggih. Ya, ini tidak boleh kita nafikan. Memang berlaku. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu benda ini. Sebab itu dia tak mahu, ya, matlamat dia nak bantu orang susah ini, ya, akan juga menyebabkan orang yang tidak susah akan juga rugi, kerana mereka hilang wang simpanan mereka. Abdul Jalal dua-dua kaki ponteng. Raikal mesti bangsa UN. Bang apa ni? Saya tak ada baca, laju sangat. Ya, mesti bangga dan sebab dua ekor tu kaki ponteng. Apapun petang ni yang disebut oleh rakan kita tadi, Raikal, dia kata kaki ponteng, kita harap petang ni dia ada lah. Ya. Awal pagi tadi memang tak ada. Ya. Masa Datuk Seri Anwar berucap, mereka tak ada. Ya, mereka datang di penghujung-penghujung, saya nampak kelibat. Ya. Nampak sikit serban dia tu kan. Dia ada. Dia penghujung-penghujung persidangan tadi. Dan kita harap petang ni dia boleh bertahan lah. Ya. Kita harap dia boleh bertahan. Sebab dia sebagai ahli parlimen, ya, dia sebagai ahli parlimen, kalau dulu dia punya alasan sebab tu dia jadi duta khas
di Timur Tengah. Alasan dia terlalu sibuk. Sebab itu dia kerap tak datang ponteng parlimen. Waktu dia kerjaan dulu. Tapi sekarang ni dia tidak kerjaan lagi. Dia cuma ahli parlimen marang. Jadi tak tahulah apa alasan yang pula kali ni. Dulu alasan dia kata dia sibuk sebagai duta Timur Tengah. Kita pun tak tahu sibuk mana. Tak pernah dengar pun dia pergi keluar negara. Sebagai duta Timur Tengah. Tapi dia lebih kepada duta Pantai Timur. Dia lebih kepada tugas duta Pantai Timur. Sedangkan kerajaan waktu itu melantik dia sebagai duta khas Timur Tengah. Kan? Dia kata dia sibuk. Nak tarik pelabu lah. Tugas dia tarik pelabu pula. Sebab itu sampai tak datang parlimen. Kali ini dia bukan lagi kerajaan walaupun dah cukup jumlah. Dah cukup jumlah tapi tak boleh jadi kerajaan. Dia sekarang ni ahli parlimen saja. Dan tak tahulah kalau dia masih lagi nak kekalkan sifat suka ponteng ni. Sebab dia pernah sebut parlimen ini bukan sekolah. Kalau sekolah dia kata boleh hari-hari datang. Tak datang cikgu rotan. Dekat parlimen bukan sekolah dia kata. Suka ana lah nak datang ke tak datang. Speaker tak boleh rotan ana. Kan? Suka ana lah. Tetapi sebenarnya tanggungjawab parlimen itu lebih besar daripada tanggungjawab anak ke sekolah sebenarnya. Ya. Kita kalau anak pergi ke sekolah, itu anak hanya bertanggungjawab dengan bapak dia. Itu beza dia saudara. Ya. Sekolah dengan parlimen ni beza. Anak kita pergi ke sekolah, kalau dia ponteng bermakna dia tidak bertanggungjawab kepada bapak dia. Bapak dia keluarkan belanja dia, beli pakaian dia, mengharapkan dia supaya belajar. Tiba-tiba dia ponteng. Bermakna anak ini tidak bertanggungjawab dengan bapak dia. Tetapi ahli parlimen ini, Haji Hadi, kalau dia ponteng parlimen, tanggungjawab dia tu bukan kepada bapak dia. Bukan kepada bini dia. Bukan kepada keluarga dia. Tapi kepada seluruh rakyat. Terutamanya di parlimen Marang. Berapa ribu, puluhan ribu. Baru ni dia menang pun menjadi puluh ribu. Begitu sekali orang Marang beri kepercayaan dia untuk jadi wakil rakyat. Bermakna kalau dia tak datang, dia bukan saja tidak bertanggungjawab. Bukan tidak bertanggungjawab kepada bapak dia. Bukan bapak dia yang bagi. Jadi ahli parlimen. Dia bertanggungjawab. Dia tidak bertanggungjawab kepada pengundi-pengundi dia. Dan tidak juga bertanggungjawab kepada kerajaan. Kerana kerajaan yang membayar elon-elon gaji sebagai ahli parlimen. Kerajaan bayarnya dia menggunakan duit daripada cukai rakyat. Bermakna rakyat yang bayar gaji kamu untuk kamu bekerja sebagai ahli parlimen. Jadi apa yang dia sebut, yang dikatakan perbandingan bahawa parlimen bukan macam sekolah, itu adalah pandangan yang begitu pada saya melihatkan kebodohan dia lah untuk membezakan parlimen dengan sekolah. Bila orang pertikaikan kenapa dia tak datang ke parlimen, dia kata parlimen bukan sekolah. Sebab pada fikiran dia, sekolah ni kalau tak datang, kena rotan ke cikgu. Tak boleh tak datang sekolah. Dia sebenarnya jauh tafsiran dia. Dia nak menyamakan parlimen dengan sekolah itu sebenarnya jauh. Jauh sekali. Tanggungjawab tu pun jauh. Anak murid datang sekolah untuk dapatkan ilmu. Untuk dapatkan ilmu dan mereka bertanggungjawab kepada ibu bapa mereka. Yang menghantar mereka untuk menimba ilmu. Berbanding dengan kamu. Kamu datang ke parlimen, tujuannya bukan nak dapatkan ilmu. Bukannya semata-mata nak dapatkan, bukannya matlamat utama seperti murid sekolah. Murid sekolah nak dapatkan ilmu, itu tugas pertama mereka. Tapi kamu datang ke parlimen, memang kamu juga boleh dapat ilmu dalam parlimen, tapi tugas utama kamu adalah untuk menyatakan permasalahan rakyat di kawasan kamu. Dan kamu juga mengambil bahagian di dalam dasar-dasar kerajaan yang akan diluluskan di dalam parlimen. Memberikan pendapat, cadangan, kritikan, teguran dan sebagainya di dalam parlimen. Itu tugas kamu sebenarnya. Jauh sekali berbanding kalau kamu nak samakan dengan tugas murid-murid yang datang ke sekolah. Jadi Haji Hadi ni pun benda-benda itu, benda yang semudah itu pun dia tak faham. Ini masalah lah. Jadi patutlah pun dia menolak untuk menjadi ketua pembangkang. Kalau level itulah pemikiran dia, nak menyamakan parlimen dengan sekolah, maka dia memang tak layak lah nak jadi ketua pembangkang. Tapi nak buat macam mana? PAS mempunyai presiden yang sedemikian rupa. Ilmu pemikiran dia sedemikian rupa. Nak macam mana? Nasib ahli PAS lah. Mungkin dah tak ada lagi yang lebih cerdik daripada dia untuk diletakkan sebagai presiden.
Begitu jugalah dengan Muhyiddin, ya. Muhyiddin Yassin, dia pun tidak sanggup nak jadi ketua pembangkang walaupun dia pengurusi Barisan Nasional, pengurusi Perintah Nasional, tapi dia tak sanggup untuk nak memikul tanggungjawab sebagai ketua pembangkang. Ya. Sebab Muhyiddin ni mungkin dia perasan level dia hanyalah Perdana Menteri. Ya, aku tak main ketua pembangkang ni. Ya, level aku Perdana Menteri. Kan? Sebab tu dia suka memperbodoh orang pasal dia rasa dia pencerdik. Okey, Abdul Jalal tahan peruntukan pun sasar juga dua-dua tu katanya, ya. Haji Hadi pun sebut, ya, membekukan akaun adalah haram di sisi Islam. Kepala otak dia, ya. Bila kena pada pihak dia membekukan, tiba-tiba hukum haram. Ya, tiba-tiba jatuh fatwa membekukan akaun Parti Bersatu itu haram. Ni lebih Hadi. Sebab apa? Kena kepuak dia. Waktu dia bersama dalam kajian PN dulu, ya, lebih Hadi pun ada. Ya, bersama dengan Muhyiddin. Dia bekukan, ya, waktu itu kajian membekukan akaun UMNO, halal pula. Ya. Bila parti UMNO dia bekukan waktu itu, halal. Bila kena ke geng dia, haram. Ni lebih Hadi. Yang saya selalu bagikan contoh bagaimana hukum itu berubah ikut kepala otak Hadi. Ya, bukan ikut Quran, bukan ikut hadis, bukan ikut ijma' ada ulama, tetapi ikut kepala otak Hadi. Ya? Kalau waktu nak khianat, Hadi kata menguntungkan dia, maka halal. Tapi kalau satu perbuatan khianat berlaku ke atas mereka dan merugikan mereka, maka perkhianatan itu haram. Seperti mana semalam saya terangkan, ya, perbezaan di mana Presiden PAS ini menggunakan hukum, ya, hukum agama ini untuk kepentingan, ya, kepentingan parti mereka, kepentingan diri mereka. Ya, sebenarnya parti politik, ya, politik dengan agama ini memang tidak boleh dipisahkan. Kita bukannya nak memisahkan politik dan agama. Ya, politik dan agama itu mesti seiring, tetapi menunggang agama untuk kepentingan politik itu salah. Ya, tak boleh. Kita tunggang agama untuk kepentingan politik. Sepatutnya politik itu digunakan untuk kepentingan agama. Ya, seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Dia nak dapatkan kuasa politik. Ya, dia nak dapat kuasa politik. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang agama suruh. Apa yang agama suruh? Iaitu menentang rasuah. Ya. Apa yang agama suruh? Membasmi kemiskinan. Usahakan basmi kemiskinan. Apa lagi yang agama suruh? Penjimatan, berjimat cermat. Ya, maka Anwar jalankan dasar berjimat cermat. Ya. Apa lagi yang agama suruh? Iaitu perpaduan, menjaga perpaduan antara semua kaum dan berbagai agama. Anwar dapat kuasa untuk melaksanakan apa yang agama suruh. Ya. Walaupun tidak 100%. Ya. Tuhan pun tahu dia bagi hukum, undang-undang kepada manusia ni. Tuhan pun tahu manusia tak akan mampu melaksanakan 100% apa yang diperintahkan. Tetapi mana yang boleh dibuat, dilakukan. Ya. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ini kaedah Islam. Ya. Gunakan kuasa politik untuk melaksanakan apa yang agama suruh. Dia berbeza dengan Haji Hadi. Dia gunakan agama. Guna agama untuk dapatkan kepentingan politik. Contohnya, dia akan berceramah dalam kempen Pilihan Raya. Ya, undi BN masuk neraka, undi PH masuk neraka. Bermakna undi PN saja yang boleh masuk syurga. Di situ dia dah guna agama dah. Ya? Dia dah guna agama dah. Untuk apa? Untuk kepentingan politik. Supaya orang yang bodoh-bodoh di bawah ni, ya, yang telah pun mencagarkan otak di mereka kepada lebay-lebay ni, akan percaya. Takut nak undi Barisan Nasional sebab takut masuk neraka. Ya? Takut nak undi PH sebab takut masuk neraka. Jadi, tidak ada pilihan selain daripada undi Perikatan Nasional. Boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga. Jadi ini yang diajar. Menggunakan agama untuk apa? Kepentingan politik. Ya? Dan mereka gunakan hukum agama juga untuk memenangkan mereka. Bila mereka berbohong, mereka gunakan dalil mengatakan dalam agama boleh berbohong demi maslahah. Kan? Demi maslahah. Sebab tu kadang lebay ni dia nikah 3-4 orang pun dia bohong bini pertama. Ya? Dia bohong bini pertama. Sebab apa? Maslahah. Ya? Nak nikah 2, nak nikah 3, terpaksa tipu bini pertama. Kan? Ini banyak diamalkan. Ya? Digunakan kaedah inilah. Kaedah ini. Tetapi kaedah kita dalam kerajaan Malaysia Madani bukan begitu. Ya? Seperti mana yang digariskan dalam banyak perkara Malaysia Madani. Ya? Lebih kepada ihsan. Ya? Bila kita buat sesuatu, kerana apa?
kerana inilah agama suruh. Ya? Kita buat sesuatu bukan kerana takut pada pembangkang. Kita buat satu perkara bukan kerana kita ditekan oleh pihak-pihak luar. Ya? Tapi kita buat perkara itu kerana apa? Kerana agama menyuruh kita melakukannya. Ya? Seperti mana yang selalu saya sebut. Ya? Selalu saya beri contoh. Ya? Amalan rasuah contoh. Amalan rasuah ni kalau kita tanya tamadun manusia, tak kira agama mana pun. Ya? Tak kira agama mana pun. Tanyalah ya, kepada negara baju, negara di barat sana. Ya? Tentang rasuah. Mereka menentang rasuah. Mereka tidak suka pada amalan rasuah. Tanya kepada amalan agama pun, mereka juga tidak akan bersetuju dengan amalan rasuah. Ya? Tetapi bila konsep Malaysia Madani ini dipraktikkan oleh Datuk Seri Ibrahim, dia menentang rasuah bukan kerana negara lain juga menentang rasuah. Dia menentang rasuah bukan kerana tamadun manusia itu menolak rasuah. Ya? Tetapi dia menentang rasuah kenapa? Kerana Allah mengharamkan rasuah. Kerana agama suruh lawan rasuah. Ya? Sebab disebut dalam agama kita, dalam agama Islam dia ajar ya, bahawa pemberi dan juga penerima sama-sama dikutuk sekiranya ya, dilaknat sekiranya mereka melakukan amalan rasuah. Ya? Tak kira lah ya, kamu nak beri rasuah dengan menyebut nama Allah, wallahi wabillahi watallahi unipas. Wallahi wabillahi watallahi unipas. Sebutlah nama Allah beribu kali sekalipun, tetapi kalau kami bagi wang untuk dapatkan kuasa, itu adalah rasuah. Ya? Jangan bila sebut saja nama Allah, maka halalun. Halalun ya. Nak makan daging babi, maka sembelih. Baca bismillah, ya, selawat 45 kali. Apakah daging babi itu haram? Tetap haram. Walaupun kamu berselawat, walaupun kamu sembelih, cukup syarat, ya, tapi daging itu tetap haram. Ya. Kamu curi lembu orang, kemudian kamu sembelih, ya, berselawat sebagainya, ya, cukup syarat penyembelihan, ya, tetapi tetap haram. Ya. Bukan daging lembu itu haram, perbuatan kamu mencuri itu haram. Ya, mencuri itu haram. Samalah juga dengan amalan memberi rasuah kepada pengundi-pengundi. Ya, tak payahlah nak sebut wallahi, wabillahi, watallahi, unipas. Maka settle, bukan rasuah lagi dah. Dah bertukar menjadi sedekah. Sebab apa? Sebab sumpah dengan nama Allah. Ya? Bukan semudah itu agama kita. Tapi inilah yang dipamerkan. Ya, bila ini dipamerkan, sebanyak pandangan masyarakat bukan Islam akan melihat Islam itu agak negatif. Ya, sebenarnya bukan itu. Sebab tu kita nak bagi tahu ya, rakan-rakan kita. Ya,